sebelum Nabi hijrah, yang mana orang ni handsome, kaya, dan ada minyak atar yang sangat wangi, yang orang kalau laluan yang dia lalu, orang akan tahu ini minyak wangi dia. Tapi bila dia masuk Islam, dia dibuang oleh mak dia, dia begitu miskin, susah dia. Nabi bagi semangat, Nabi hantar dia pergi ke Madinah. Ini cara Nabi. Dan dia pergi, dan tak ada satu rumah pun yang disebut kata dia tak pernah ketuk, melainkan semua dia ketuk, dia cerita la ilaha illallah. Dia kubur dia ada lagi. Dan juga satu lagi dapat dia kenal pasti adalah kubur Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Wahsy bunuh bapa saudara Nabi. Datang jumpa Nabi, tutup muka, malu tutup muka ni. Sebab tahu orang akan marah, orang akan teringat dia lah yang bunuh bapa saudara Nabi. Dia tutup muka. Datang jumpa Nabi, Nabi kata buka. Nabi nampak dia, Nabi tahu dah. Buka. Nabi tengok muka dia. Nabi tanya, "A'anta Wahsy? Adakah kamu Wahsy?" Nabi tahu dah. Dia kata, "Ya, akulah Wahsy. Uqatilu ammaka." Aku ialah Wahsy yang telah membunuh pak saudara kamu, ya Rasulullah. Nabi ni tahan, Nabi sedih, teringat pak saudara dia. Tapi disebabkan Wahsy datang, Nabi tanya, "Pasal apa engkau datang?" Dan dia jawab, "Aku datang ini hari yang aku dulu membunuh pak saudara kau. Hari ini aku datang, aku mengaku beriman kepada Allah dan Rasul." Tuan-tuan, Nabi ni dia orang pakai kata kat Wahsy, Nabi ni orang yang tenang. Nabi ni sedih-sedih pun Nabi kata, orang yang masuk Islam pada hari ini dia umpama bayi yang baru dilahirkan. Nabi menangis. Nabi kata, "Wahsy, kau jangan datang jumpa aku dah. Jangan jumpa aku dah." Wahsy pun kata, "Kau siapa tak boleh jumpa kan? Adakah kau marah kepada aku?" Nabi kata, "Bukan marah. Tapi bila aku tengok muka kau, aku takut, aku ada perasaan tak suka dekat kau. Bila aku Rasulullah tak suka kepada umat, aku takut Allah murka kepada engkau Wahsy. Engkau duduk jauh sikit daripada aku. Aku tak marah, tapi takut dia main perasaan itu." Nak sebutnya, Nabi memang sedih dengan kepergian Hamzah Abdul Muttalib. Tetapi bila mana seorang itu masuk Islam, Nabi lebih seronok daripada segala-galanya. Jadi hari ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak lah sekali kan, kita nak cerita sakaratul maut. Tajuk bagi hari sakaratul maut, tajuk risau tuan-tuan tajuk ni. Tuan-tuan tak risau tajuk ni? Oh, takut betul. Dia bukan kira muda tua. Redha, alhamdulillah redha. Dia salah satu tidak akan berkumpul hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang takut dengan mati dan juga mengharap nak jumpa Allah. Dia ada dua. Kalau siapa yang dia redha tu, kira antara ahli syurga, insya-Allah. Dia ada satu hadis Nabi, seorang lelaki dia kata, Nabi kata tidak akan berkumpul dua hati. Satu hati yang takut dengan Allah, dia risau nak mati. Satu lagi hati dia sampai satu tahap, dia akan kata, kalau kau nak ambil ya Allah, aku nak time ni. Macam Abu Talhah duduk depan Nabi. Waktu Nabi dalam keadaan perang Uhud, Nabi tengah sakit. Waktu tu Nabi patah gigi Nabi. Abu Talhah datang, dia pun jalan terhoyong hayang, tak larat dah. Tapi bila Nabi dalam keadaan kena orang duk attack dengan anak panah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak angkat kau ya Rasulullah." Nabi kata, "Kau jalan pun tak betul, kau nak angkat aku." Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau anak panah datang pada kau pada waktu ini, dan aku pertahankan kau ini kematian yang baik, labbaik ya hayyul maut. Datanglah wahai kematian, aku nak mati time ni." Sebab dia tahu, dia ready dah nak mati. Jadi hari ni bila kita cerita sakaratul maut ni, orang yang paling cerdik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak ingat mati. Dan benda ni dia bukan hanya kita nak sebut bila ustaz ceramah ni kepada siapa. Contoh, dia kata ustaz ceramah kepada bekas-bekas pekerja Petronas, jadi kena cerita pun sakaratul maut. Tak semestinya. Kan, dia cerita tajuk cinta pun boleh juga. Kau nak cinta lagi ke kan? Dia nak cerita sakaratul maut kepada pelajar universiti pun tak salah.
Bukan sikit yang diambil oleh Allah pelajar universiti. Anak-anak murid saya 2-3 orang dah meninggal dunia. Ngajak kat sekolah. Mungkin ada di sini ada anak murid. Ngajak sekolah, kita dah duduk Kuala Lumpur, orang telefon, "Ustaz, ni kenal tak kawan ni? Dah meninggal dah Ustaz. Tu tingkatan 2 dulu ni." Allahu Akbar, tingkatan 2. Sekarang dah umur berapa? 16 Ustaz. Dah 14 tahun, 2 tahun Ustaz meninggal. Pasal apa? Aksiden motor. Ustaz, ingat tak seorang ni meninggal dekat Penang, kawan? Tiap-tiap tahun anak murid call, "Ustaz, ingat dah lagi? Siapa ni? Kawan ni." Dia sebut nama. Kita pun tak ingat dah, ramai anak murid. Baru meninggal dunia Ustaz kemarin. Pasal apa? Denggi Ustaz. Allahu Akbar. Berapa hari kena? Tak, seminggu Ustaz dah kena. Demam-demam Ustaz meninggal. Allah, muda-muda meninggal. Saya pun umur taklah kata muda sangat. Tapi orang panggil imam muda ni sampai ketua pun. Sampai umur 60 orang panggil imam muda kot kan. Tak apalah, panggil bila saya reda. Panggil muda. Tapi bila panggil muda ni dia Haji agak-agak umur saya berapa Haji? Ada banyak aja, agak-agak lah. Oh, dia sebut 28 Haji. Haji Google silap. Yang ni tahun bila punya Google ni. 28 sebut tadi. Alhamdulillah, tak apalah, anggaplah 28. Dah 31 dah. 31 dah. Taklah beza banyak mana pun, 828, 31, 3 tahun kan. Tapi bila sebut 28, kita ni dah separuh usia lah. Ustaz, Ya. Ustaz punya birthday esok ya? Hari ni 12 April. 12 Februari. Oh, Februari. Februari. Tapi tak apa, besok pun nak anggap pun boleh juga. Ya, tak masalah. Macam 2 bulan kan, kita beza. 12 Februari ya. Tapi saya sebut benda ni kan, tuan-tuan, saya umur 31. Bila hari itu 12 Februari birthday, 14 Februari anniversary. Jadi anak murid kita, saya ada pusat pengajian buat di Bani. Kita buat kelas Quran free, kita buat macam-macam lah, semua free. Kita buat kelas duha tiap-tiap hari, Sabtu Ahad free. Kita buat kelas macam-macam kita buat. Tapi yang seronok datang anak-anak muda datang. Yang mana ada datang umur 30 start dengan alif bata, itu saya seronok. Ada yang dah lama, Ustaz saya umur 40, saya ni tak ada sempat nak mengaji Quran. Mula daripada surah Muqaddam, dia nak mula Muqaddam. Saya tak mau mengaji Quran Ustaz, saya nak mengaji Muqaddam. Dia Muqaddam pun Quran juga. Tapi Alhamdulillah dia datang. Jadi pada hari anniversary, dia seronok. Kita pun tak perasan dia sambut kita dengan rumah kita. Bila dia bagi ucapan, semoga Ustaz bahagia sehingga ke akhir hayat. Jadi pelajar ni dia tanyalah, "Ustaz nak bahagia sampai bila?" Dia tanya macam tu kan. Dia saja perali dia ingat macam kita nak pasang seorang lagi. Dia dah melawak dengan kita. "Lawak, Ustaz nak bahagia sampai bila?" Saya pun baru fikir, sampai bila? Saya 31. Nabi sebut a'mal ummati baina 60 wa 70. Umur umat Nabi Muhammad 60-70. Ini umur umatku. Nabi 63 tahun wafat. Abu Bakar 63 tahun. Beza dengan Nabi 2 tahun lebih muda. Ini umur Nabi Muhammad dan juga umat-umat. Ada sahabat Nabi yang umurnya panjang 90 tahun. Dia kata 90 tahun di dunia ini orang anggap panjang, namun sebenarnya terlalu singkat di hari akhirat. Maksudnya kalau 60-70 tahun, saya 31, saya teringat separuh dah habis. Betul tak tuan? Dia bukan 50 separuh usia. 50 tu bukan separuh usia, 50 tu maksudnya waktu kecederaan. 30 dah separuh dah. Dah separuh dah habis. Kalaulah hidup lagi 30 baki yang ada. Kalaulah saya nak seronok, saya teringat ni 5 tahun dah kahwin, saya nak teringat berapa tahun lagi nak seronok. Duk teringat ni berapa tahun lagi nak seronok. Duk teringat, duk terbayang dengan anak, dengan cucu. Berapa lama nak tengok cucu sangat? Berapa lama nak tengok anak berjaya sampai takat mana? Sebab bila kita pejam mata, sebut sakaratul maut. Sakarat ni, sakar bermaksud mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Mabuk. Nabi kata aku mabuk, sakar.
Aku mabuk. Apa maksud mabuk? Mabuk ni sakit yang sampai tak boleh nak kontrol. Sakaratul maut, sakit yang tak boleh nak kontrol. Dia sampai dia gunakan istilah macam tu lah. Sebab itulah sahabat Nabi pernah tanya Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, sakit tak sakit ni? Nabi kata, pergi ziarah dan pergi tengok orang yang mana menghadapi sakaratul maut. Pergi tengok. Para ulama sarankan kita pergi tengok. Dan kalau ada banyak kitab, Imam Ibnul Qayyim ada sebut tentang orang-orang yang mana dia pergi tengok keadaan orang sakarat. Sangat penting supaya dia teringat kepada mati. Ini antara tips lain daripada tengok sakarat. Pergilah tengok di kubur, ziarah kubur. Nabi suruh ziarah kubur. Nabi kata, bukan Nabi kata, Ain Al-Qarni sebut, sesungguhnya kubur ini merupakan tok khatib untuk kita. Dialah pentazkirah kita. Dia tidak tazkirah dengan lafaz yang berbunyi, tetapi dia masuk ke dalam hati kita. Kita ziarah dia, kita rasa dia sedang bagi tazkirah kat kita. Kita baca paper, tuan. Baca paper, tengok gosip, baca berita, tengok TV. Dia cerita pasal orang, betul tak? Cerita orang tu, cerita orang ni, cerita kawan ni, cerita kawan tu. Tapi bila kita pergi tazkirah, majlis ilmu, jangan kita duk buang masa untuk tengok lagi pasal orang, tapi tengoklah diri kita. Dah banyak dah tengok pasal orang. Berita, paper, cerita orang, dia tak cerita kita. Adalah cerita kita satu dua, tapi banyak cerita orang. Tapi bila datang majlis ilmu ke kuburan, maka dia sedang cerita tentang kita. Cerita tentang kita ni. Bagaimana sakaratul maut? Ditanya oleh Abu Hurairah. Nabi kata, engkau ambil daun kain sutra. Kita pakai kain sutra. Kain sutra lembut, nipis, halus, cantik. Ambil kain sutra, lempar dekat pokok berduri. Kemudian tarik kain sutra. Apa yang terlekat di kain sutra itulah tanda cara-cara roh nak keluar daripada jasad. Allahu Akbar. Tarik kain sutra, terlekat kat pokok, itulah cara roh nak keluar daripada jasad. Sebab itulah Nabi pun sendiri sakit waktu Nabi duduk dengan Aisyah. Kita kalau cerita tentang sakarat, Nabi duduk dengan Aisyah, beruntung perempuan. Nabi wahyu pertama, Nabi duduk di dalam dekapan seorang wanita, Khadijah binti Khuwailid. Sebelum Nabi wafat, Nabi duduk di atas bahu, di atas dada Aisyah radhiyallahu anha. Ada anak Nabi, Fatimah ada sebelah. Duduk dengan Khadijah, Nabi tengok Khadijah nazak. Khadijah ni sampai kuih keding jaga Nabi, sampai kurus keding jaga Nabi. Padahal asalnya dia seorang usahawan, businesswoman, seorang yang kaya. Tapi bila duduk dengan Nabi, orang boykot bisnes Nabi, orang tak nak dekat Nabi. Khadijah habiskan duit dia kepada Nabi Muhammad, banyak dihabiskan. Tetapi akhirnya bila tengok usia yang hujung tu, Nabi tengok kurus keding nazak. Nabi kata, Khadijah, terima kasih sebab menjadi isteriku. Orang semua tak mahu kepadaku, kau mahu kepadaku. Khadijah kata, ya Rasulullah, jangan cakap macam tu. Akulah perlu berterima kasih kepadamu, sebab engkau memilih aku sebagai isterimu, ya Rasulullah. Nabi dia puji isteri, isteri puji Nabi. Kita duduk dengan isteri kita, kita gurau lebih kurang. Kalau ayam tak kahwin dengan abang, ramai lagi mau. Itu dia kita. Kita ramai lagi mau. Itu dia tu. Kita lah gurau dengan rumah kita. Tapi Nabi tak. Dia puji. Sebab itulah Nabi pergi ke Madinah, Nabi menangis. Nabi bilang 3-4 kali, Nabi sebut, aku rindukan Mekah, aku rindukan orang Mekah. Siapa ya Rasulullah? Nabi tak cerita aku rindu Mekah. Nabi tak cerita. Sehinggalah Nabi masuk balik Fathul Mekah, Nabi ziarah Ma'la. Sampai yang pergi umrah ni Ma'la kan, dia nak buat yang sekarang ni pembangunan ni sampai flyover Ma'la tau. Dia nak tarik Masjid Kucing, Masjid sampai flyover Ma'la. Kalau ikutnya dia punya planning dia tu. Kalau kita tengok Nabi sampai di Ma'la, sahabat Nabi nampak Nabi menangis. Waktu itu sahabat tahu yang Nabi rindu di Mekah ialah Khadijah binti Khuwailid. Nabi duduk dengan Aisyah waktu saat nazak. Nabi dah tak larat dah. Nabi ambil wuduk, Nabi jatuh pingsan. Ambil wuduk, jatuh pingsan. Sehingga Nabi suruh Abu Bakar jadi imam.
Abu Bakar jadi imam. Kemudian Nabi teringin nak tengok buat kali terakhir sahabat Nabi. Nabi kata, Fadal bin Abbas, Ali bin Abi Talib, tolong buka papah aku nak tengok. Rumah Nabi dia dengan Masjid Nabawi dia sebelah-sebelah. Dia boleh hulur kepala ya. Waktu musim i'tikaf, Nabi pernah tak balik rumah. I'tikaf 10 Ashhurul Awakhir, 10 akhir Ramadan, Nabi tak balik rumah. Nabi tak mau balik rumah 10 akhir Ramadan. Nabi hulur kepala Nabi kat tikar, Aisyah tolong sikat rambut Nabi. Sampai tahap macam tu lah. Sebab waktu akhir Ramadan Nabi akan buat kemah khas untuk persiapan 10 akhir Ramadan. Jadi nak kata rumah Nabi sebelah. Nabi selat tingkap, Nabi tengok saf para sahabat. Abu Bakar jadi imam. Bila Nabi nampak saf para sahabat, Nabi tersenyum. Sahabat Nabi tengah salat, Allahu Akbar. Tengah-tengah salat, Abu Bakar dah mula baca ayat Quran. Nampak Nabi senyum, Abu Bakar dia undok ke belakang. Dia ingat Nabi dah sembuh dah, Nabi nak ganti jadi imam. Tapi Nabi kata teruskan. Dan Nabi pun senyum ini. Sahabat Nabi tengah semayang, sahabat Nabi pun boleh tersenyum. Dia tengah semayang boleh tersenyum sebab seronok tengok Nabi senyum. Nabi nazak beberapa hari ni semua tengah sedih. Tiba-tiba Nabi senyum, dia kata seronoknya ini senyuman Nabi sembuh dan Nabi. Mereka silap kerana itu senyuman terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu duha, Nabi duduk dengan Aisyah. Aisyah tengok Nabi ni agak sangat sakit, nampak sakit dah. Bila mana Aisyah ambil ayam, rendam kayu sugi, Nabi nampak dibawa oleh adik dia Abdurrahman bin Abu Bakar. Mai sat kayu sugi, ambil kayu sugi, basuh kayu sugi, nak gosok kayu sugi. Nabi kata, aku nak bersihkan lidah mulutku sebelum aku mati. Tentang ni antara tips untuk mudah talaffuz kata para ulama. Selain daripada kata para ulama, nak anak cerdik, nak pandai hafal hadis, pandai hafal doa yang kita doa hafal tak masuk-masuk ni, kan? Doa hafal Al-Quran tak masuk-masuk ni. Salah satunya amalan para ulama hadis, kerap bersihkan gigi. Pokoknya bagus, gosok gigi kerap. Tak tahulah, saya tak tahu dari segi saintifik dia macam mana. Tapi ini kata para ulama. Dia kata kalau tips para ulama hadis ialah kerap bersihkan gigi. Selain baik untuk kita talaffuz. Nabi dia sugi. Bila dia sugi, kita guna bergigi pun boleh. Bila dia sugi, Nabi tepi. Dia kata, Aisyah sakit Aisyah. Aisyah pusing belakang. Aisyah tahan air mata, tak nak tunjuk dekat Nabi. Aisyah tahan. Aisyah kata, Nabi dah sakit sangat. Aku dah perlahan dah. Dia gigit kayu sugi, dia gosok gigi Nabi perlahan. Nabi tepi. Sakit Aisyah, sakit. Aisyah tahan air mata 3-4 kali sebab Aisyah tahu ini tak satu saat yang sangat menyakitkan buat Nabi. Nabi kata, sakaratul maut umpama 300 tusukan pedang. Sakitnya sakaratul maut. Sakit. Tapi bagi siapa yang bersedia, hatinya tenang dan dia akan nampak benda kebaikan sebelum dia meninggal dunia. Contoh tengok kaki kita kan, kaki kita. Tengok kisah Nabi. Kaki kita ni dia tak ada dalam kitab, tak ada dalam hadis. Kita tengok kaki kita boleh berdiri kan. Kadang kita sakit kaki pun, sakit sendi ke, sakit go out ke. Ya. Kaki kita tu. Go. Kaki kita kan, kaki kita tu sakit sendi tu. Bila kaki kita sakit, kita masih lagi boleh bila baring tu kaki, bila kita tidur, kaki masih terpacak. Tapi bila roh dah diambil, ini pengalaman orang lama. Dia tak ada dalam kitab, dia pengalaman. Kita jadi imam, jadi ustaz, kita kena tanya orang lama. Ada pengalaman orang lama ni, kadang-kadang dia tahu, dia tengok tanda-tanda roh sudah diambil. Bila roh dah diambil, tampak kaki akan jatuh. Waktu saya jadi imam, kerap dia tengok orang sakarat, orang panggil lah, biasalah. Duduk di hospital, kadang orang panggil. Orang panggil ni kerap, panggil pergi tengok ustaz, saya tak tahu nak buat apa. Kadang kita pergi ziarah orang lain sakit, orang nampak kita yang panggil ustaz. Panggil anak yang panggil ustaz, ayah saya nampak ustaz. Ustaz dia sakit terus, ustaz main tengok. Kita pun pergi tengok, dia pegang Quran. Nangis, ustaz, saya ni sebenarnya tak boleh baca Quran. Dapat tengok pun jadilah. Kita tahu. Dan ada anak-anak yang tak tahu nak baca apa. Dia tak tahu. Saya tak tahu. Doktor kata, panggil dia beradik, main baca ya. Panggil dia beradik, main baca ya. Dan kebanyakan
Bukan kebanyakan, ada pernah depan mata kita, dalam keadaan doktor panggil baca pun orang anak tak tahu nak buat apa. Risaulah benda ni kan. Risau, duduk sebelah, nampak baring. Kita tengok, kalaulah tapak kaki mula jatuh, bermaksud roh mula dah diambil. Tapi waktu itu masih lagi taubat diterima Allah. Masih diterima oleh Allah. Entah ibu-ibu ayah yang nak tanya, Fir'aun dia sempat taubat atau tidak? Sempat tapi tak terima. Dia sempat, tapi bukan pada waktunya. Kalaulah roh masih di pinggang Allah ni, Allah 99 nama Allah, lebih banyak perkataan mengampunkan, Hanan, Mannan, Ghafur, Ghaffar, daripada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Perkataan Al-Jalal banyak yang mengampunkan. Sebab itulah bila sampai ke perut sekalipun, selagi belum fi gharghar, bila sampai gharghar ni habis, sorry. Fir'aun. Haji kata Fir'aun ni dia dalam laut, bila tenggelam dengan laut merah tu kan, dalam keadaan dia memang mati dalam laut. Mumia pun buat kajian, Dr. Maurice Bukil pun buat kajian, yang orang bukan Islam masuk Islam sebab dia tengok dalam perut memang betul-betul dia mati, ada kesan air masin. Ni sejarah, Nabi dia tak tahu, tapi Nabi wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia bukan orang sejarah, tapi dia dapat wahyu, dia sampaikan. Bila dia tengok ni Dr. Maurice Bukil Fir'aun ni, dia dah parah-parah dah nyawa. Apa yang dia sebut? Dia bukan sebut aku beriman kepada Allah. Dia kata aku beriman dengan Tuhan kaum Bani Israel. Sombong nak mati pun. Ijma' para ulama mengatakan Fir'aun memang mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Ijma' para ulama. Dia memang, ulama semua sebut, sebab Quran sebut secara jelas. Jadi kita kena kata macam tu lah. Tapi bila dia di peringkat hujung usia, dia sempat taubat tak sempat? Sempat. Tapi time tu tak kena. Time tak kena. Nabi ni dia duduk sebelah dengan sahabat Nabi. Nabi antara perkataan yang Nabi sebut balil rafiqil a'la. Balil rafiqil a'la. Fatimah datang, ya Rasulullah, adakah aku boleh sekat kesakitan sakaratul maut kau ini? Apa yang aku boleh buat untuk sekat? Apa yang aku boleh cakap? Apa yang aku boleh doa untuk persekat sakaratul maut? Nabi kata tidak, aku sudah sampai masanya, aku memang teringin nak bertemu wajah Allah. Maksudnya Nabi dah sampai tahap diberi pilihan, Nabi kata aku nak balik jumpa Allah. Balir rafiqil a'la, ini bertemu Tuhan yang maha tinggi. Ini Nabi. Kemudian Nabi menyebut dalam Sahih Bukhari, Nabi sebut as-salah, as-salah, as-salah. Umatku, tolonglah solat, tolonglah solat, tolonglah solat. Nabi sebut 3 kali dalam Sahih Bukhari sebut as-salah, as-salah, as-salah. Nabi pesan kat kita ni, semayang, tolonglah semayang. Nabi tak pesan zakat, puasa, apa semua, banyak-banyak cerita. Nabi sebut solat. Itulah paling last. Nak mati ni dia bukan macam nak mati ni dia bukan boleh nak cakap banyak benda. Kita pun waktu orang tengah nazar ni kita main talqin, laqinu mautakum. Talqin kat telinga. Ajak anak kita tengah sakit, ajarilah ibumu. Walaupun detik itu hanya Allah yang bagi. Nak talafuz tak talafuz. Sebab antara tanda mati yang baik ialah dia talafuz la ilaha illallah. Talafuz ni maksudnya dia lafaz. Kalau dia tak lafaz, kita tak dengar, kita tak boleh kata dia mati buruk. Tidak. Tapi kalau dia lafaz, itu tanda mati yang baik. Kita dengar, itu tanda mati yang baik. Kalau kita tak dengar, berkemungkinan dia lafaz, kita yang tak dengar. Itu sangka baik kita. Kita mudah ya, orang mati tutup la tasubul amwat. Mati tak ada mengumpat dah habis. Tak ada mengumpat dah, mati habis. Walaupun dia buat kesalahan contohnya besar, kita boleh sabitkan kesalahan selepas itu yang melibatkan nak bayar pampasan, diat sebagainya. Orang nak bayar apa lagi, hutang sebagainya, itu cerita lain. Tapi mengumpat tak ada habis. La tasubul amwat. Sebab itulah bila seorang mati, tuan-tuan akan waktu tengah nazak tu kita boleh innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Siapa yang taubat
dalam keadaan hampir mati, Allah masih lagi terima taubatnya. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Tak ada lagi taubat bila mana roh dah berada di kerongkongan. Tak ada habis. Fi gharghar. Waktu tu talqin kat telinga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak main sebelah kan, ajak mak ikut nafas. Orang tutua ajak ikut nafas, mudahkan. Tak payah sebut la ilallah Muhammadur Rasulullah. Dia ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kalimah-kalimah yang kita ajak. Ada beza. Bila orang lafaz masuk Islam, dia bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, dia ada kalimah dia, Muhammad Rasulullah, tapi ada lain sikit, lagi bagus, lebih sunnah. Saya lupa. Petang ni saya nak pergi Sabah. Tapi Sabah biasa ziarah balik orang-orang had masuk Islam ni, dia kena pergi ziarah, kena pergi ulang-ulang sikit dekat dia. Kalau tidak dia flight ke 5 petang ni. Nak pergi tengok balik kan, orang ni dia masuk Islam 4 kali 5 kali tu biasa. Ustaz berapa kali masuk Islam? Sekali saja. Saya champion 4 kali masuk Islam. Dia 4 kali masuk Islam. Tapi kita pergi ziarah lah. Kalau kita boleh mati ataupun pastikan dia mati la ilaha illallah pun jadilah. Dia nak makan babi. Saya sebut babi tak apa nama. Bukan khinzir. Babi dah puas sikit sebut. Dia nak makan babi ke. Satu keluarga 8 orang, 4 anak yang betul, 4 lagi anak luar nikah. Semayang dia tak tahu apa. 30 tahun dia jadi Islam zaman Tun Mustafa dulu. Zaman Tun Mustafa bagi tanah adat, siapa masuk Islam bagi kambing. Surau-surau dah hancur dah. Semayang, kita semayang dia tengok kat tingkap Nako dia mengendap, mengintai kita. Tok Imam pagi kita makan breakfast pakai short. Sebelah Tok Imam ada anjing, kita makan sebelah dia. Saya waktu berada dekat Danton ni, saya anggap dia mati la ilaha illallah pun cukup. Susah kita nak train dia. Bukan kita selalu kalau rajin ni kahwin orang sana duduk sana. Ini yang kahwin betul-betul, bukan pergi kahwin hak pergi cari kahwin pergi cari macam Adira saja tak jadilah. Pergi cari muka hak segak-segak. Jadi tak ada setengah orang dia memang kahwin dengan memang tak segak mana pun, anak-anak kampung betul-betul. Tapi dia kahwin berkat satu kampung masuk Islam. Dia ada barakah dia. Kahwin dia betul-betul. Saya tengok 2-3 orang sahabat saya kahwin dalam keadaan pergi sana dulu. Pergi sana dulu buat tu. Isteri dia tengok, abang tengok kampung ni tak boleh abang. Kahwin dengan anak ketua kampung. Kahwin dengan anak ketua kampung tu, isteri cabutlah cincin dia bagi sawung dekat anak. Kahwin-kahwin semua pakai tudung elok satu kampung. Dan dia petang ni nak pergi ziarah balik lah. Saya tak ada benda lain, harap mati la ilaha illallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah sifat Nabi, kita kena ikut. Dia rasa risau apa yang akan berlaku ni dekat mereka ini selepas mati. Jadi kita pun risau lah, kita pergi lah sama. Nama tuan-tuan sebut tentang sakarat, tentang pergi cakap kat telinga. Dalam keadaan sakaratul maut 300 tusukan pedang. Bila mana tengah tu, waktu kita boleh sebut Allah, Allah, Allah. Allah. Ada satu peristiwa, banyak peristiwa lah tentang sakaratul maut. Saya baca banyak, tengok cerita kisah-kisah salafus salih. Kadang-kadang kita rasa macam manalah aku nak mati nanti. Macam manalah aku nak mati nanti. Ada seorang ulama hadis di India, belah Hindi ni. Dia mengajar hadis. Dia mengajar hadis ni, dia garang, cengih orang Kedah panggil. Cengih Jadi anak murid silap, dia cukup suka apa betul. Baca hadis, dia ada narration, ada sanad dia. Dan juga ada matan dia. Jadi anak murid, biasanya orang mengaji hadis, dia akan baca sanad. An Utsman, an Utbah, an Ali, dia akan baca. An. Dia punya senarai itu kena betul. Kita yang kita baca sekarang hadis, kita baca terus dah hadis. Sebab kita pun dah hafal sanad tu, bila nak habis. Hadis pun tak hafal. Jadi bila kita tengok narration tu,
Ada seorang ulama hadis ni dalam keadaan nazak, anak murid ada kelilingnya. Anak murid ni nak ajar guru, talqin guru, anak murid malu sebab dia guru. Macam manalah kami nak ajak guru kami la ilaha illallah? Malu dengan guru. Lalu anak murid seorang ketua pelajar ni, dia duduk sebelah, dia tengok tok guru dia tengah nazak. Dia duduk sebelah, dia baca hadis. Dia baca hadis. Dia baca satu hadis. Yang mana dia baca hadis tu dengan sengaja dia baca biar tersilap sanad dia. Dia saja bagi silap. Contohlah an Ali bin Mughirah bin Syu'bah. Contoh. Dia baca an Ali bin Syu'bah bin Mughirah. Dia saja bagi silap. Tok guru dengar, tok guru terus tengah nazar. Terus sambung. Silap. Lalu tok guru pun baca hadis yang dibacakan. An sampai kepada hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ni gaya dunia baca hadis. Anak murid pandai, dia nak baca hadis tu. Dia nak bagi tok guru dia baca la ilaha illallah. Dia tok guru baca, siapa yang menyebut la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Meninggal dunia. Kata Imam Ibn Qayyim, orang ni kalau Allah nak bagi talafuz, dia boleh talafuz dengan mudah. Ini semua kerja Allah. Sebab pernah berlaku pada zaman mereka ini, ada seorang tok guru tengah alim, anak murid dia seorang ni baik, duk pergi mana pun anak murid dia ikut. Jadi dia suka dengan anak murid ni. Bila anak murid dia nazar, dia panggil semua anak murid yang lain pergi rumah kawan ni nak ajar la ilaha illallah. Sampai-sampai nak ajar, rupa-rupanya dia ingat anak murid ni baik. Rupa-rupanya anak murid ni kaki minum arak. Dia tak boleh henti minum arak. Dah mengaji agama pun tak boleh henti. Yang tu dia tak boleh tinggal. Jadi bila duk talafuz, duk ajak talafuz sampai ke sudah, semua yang kumpul ni semua orang alim. Ajak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata aku tak tahu lagi siapakah yang boleh ajar melainkan semua yang ada ini orang alim. Sampai last kali dia sebut, jangan ajar aku la ilaha illallah, bawakan kepada aku khamar. Ibn Qayyim kata, kalimah ini milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik orang alim. Kita ada duit banyak, kita nak bagi, mainlah ustaz tu dah ajak saya. Belum tentu. Ini kalimah Allah. Sebab itu sakaratul Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita tengok banyak kisah orang mati dalam keadaan baik. Abdullah bin Idris, seorang ulama salafus salih, dia meninggal dunia dalam keadaan sakit. Anak dia Fatimah datang, wahai ayahku, kau salih, kau orang baik, macam mana kau dalam keadaan baik pun sakit waktu sakaratul maut? Dia sakit, dia jawab ke anak dia, wahai anakku, aku dah ready untuk sakaratul maut ini. Untuk hari ini saja aku dah ready dengan 4,000 kali khatam Al-Quran di rumah ni. Tu pun sakit, kita tak tahu kan, terguling-guling pun. 4,000 kali khatam Quran Abdullah bin Idris, Umar Al-Khattab, Abdullah bin Khuzaifah. Ni semua orang yang mati yang sangat dahsyat. Disebut oleh Abdul Rahman Al-Arifi. Syekh ni kadang dia datang, dia Saudi, dia penceramah terkenal di Saudi. Tapi kalau dia datang ke Malaysia, dia pergi khutbah, sedap dengan khutbah dia, sedap dengan dia ceramah bahasa Arab lah. Abdul Rahman Al-Arifi, sebahagian panggil Al-Uraifi. Dia kalau ceramah ni, kalau cerita bab mati ni kita dengar, saya memang tak boleh tahan. Dengan bahasa yang digunakan, dengan lentok dia, dengan Allahu Akbar. Dia cakap tentang Umar ni, dia cerita mati Umar. Umar ditikam oleh Abu Lulu'ah, orang Majusi. Umar ni dia dalam keadaan kena pisau yang 2 mata tu, sehingga perut dia terburai, pecah si perut. Kemudian pisau tu dia ada racun. Tak mati kerana pisau, luka, mati kerana racun. Allah bagi dia hidup lebih kurang sehari 2 hari. Terbuka manaqib Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ataupun dalam Syama'il Umar Al-Khattab. Saya tak tahu ada terjemahan, tak ada terjemahan. Tapi cerita dia dalam keadaan nazak tu, orang berziarah dia, orang yang taat perintah Allah, takut perintah Allah. Orang seorang-seorang puji, wahai Umar, waktu kau hidup pada zaman Nabi, Nabi redha akan kau. Waktu kau hidup pada zaman Nabi, Nabi redha. Waktu kau hidup pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar redha. Waktu kau hidup pada zaman Nabi sallallahu, pada zaman kami redha akan kau. Engkau ahli syurga.
Maka waktu tu dia ni tak makan puji Umar. Dia bukan dia makan puji dia. Kawan tu yang puji dia. Kawan tu nak keluar, dia tengok kawan tu pakai jubah labuh panjang. Zaman tu jubah labuh panjang ni dia anggap sombong. Maka dia kata, wahai si fulan, angkat jubah kau. Kawan ni puji Umar ni. Umar tak makan puji. Angkat jubah kau yang lebih dekat dengan takwa. Dia tetap nasihat rakyat dia untuk keselamatan di hari akhir. Ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itulah bila Ibnu Abbas datang menghadap kepada Umar, Ibnu Abbas cakap benda yang sama. Ibnu Abbas kata, Allah redakan kau Umar, Allah redakan kau. Umar sakit nazak, dia kata, wahai Ibnu Abbas, beranikah lidah engkau ini jawab di hadapan Allah apa yang engkau kata? Jangan puji depan aku ya. Macam tu lah. Kadang orang cakap manis depan dia. Depan Allah berani tak kau cakap macam ni? Ibnu Abbas senyum. Ibnu Abbas kata, wallahi engkau diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang waktu tu sahut doa kepada Umar waktu dalam keadaan Umar nazak. Dan Umar kata, kalau begitu wahai anakku, tolong bagi tahu dekat Aisyah radhiyallahu anha. Bagi tahu kat Aisyah, aku teringin untuk aku ni dikebumikan sebelah sahabat baik aku. Orang faham tak? Siapa sahabat baik Nabi? Siapa sahabat baik Umar? Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta izin ke Aisyah ni. Aisyah kata, tanah tu aku dah booking lama dah bagi deposit dah. Cerita dia tu lah. Dah booking dah ni. Ini tanah perkuburan aku. Siapa yang ingin minta? Wahai Abdullah. Abdullah kata, wahai Aisyah, aku minta tanah ini, tanah perkuburan ini untuk ayahku Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aisyah kata, siapa lagi yang layak, yang paling dekat dengan Nabi dan Abu Bakar kalau tidak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Tak apalah, aku bagi tanah untuknya. Allah muliakan orang yang ada niat nak bunuh Nabi dulu. Orang ada niat nak bunuh Nabi, mati dah sebelah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, orang datang, orang kata, orang puji semua. Dia waktu nazak ni, rakyat dia makan ziarah dia, ada orang datang puji dia. Umar Al-Khattab, yang akan teman engkau dalam kubur adalah kelaparan engkau selama ini. Yang akan teman engkau dalam kubur adalah tilawatul Quran. Umar, yang akan teman engkau dalam kubur ni bukan kami lagi Umar, tetapi air mata yang engkau kerap menangis bila mendengar ayat Quran. Sebab Umar ni dalam riwayat kata bawah mata dia ada satu line, lekat bekas bawah mata dia. Umar yang tegas, yang garang ni, bawah mata ada lekat bekas. Dalam Syiarul Alam Nubala kata line dia kerap menangis. Umar kelebihan dia tak boleh dengar orang mengaji Quran. Kita tengok surah Taha kan? Kita tengok tafsir terjemah surah Taha, apa yang buatkan dia masuk Islam? Baca tengok terjemah, biasa ayat. Orang kita ni dia kena ayat power-power baru dia kata power ayat ni kan. Macam kita lah kalau kena gigitan sengatan kan, Ustaz, saya kena gigit sengat, apa nak berubat macam mana? Kita katalah hadis Nabi kata kalau kena gigitan sengatan binatang bisa baca Fatihah. Fatihah ya? Tak power. Dia rasa Fatihah tu tak power, dia kena ayat pelik-pelik baru power. Ustaz, macam mana nak elak daripada gangguan syaitan malam hari nak tidur, jin semua? Sebelum tidur baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh itu je. Tak power. Dia rasa tak power. Tapi inilah Umar Al-Khattab, tuan. Dia baca tengok surah Taha yang kita baca ulang alik, tengok apa kelebihan dia. Tapi dia boleh menangis. Bukan sedikit dia pergi ketuk kemah suruh stop baca Quran. Sebab dia tak boleh nak jalan di celah-celahan kemah dengan dengar ayat Quran. Dia rasa macam tersentuh. Ini Umar Al-Khattab. Sahabat kata, kau akan duduk dalam kubur, bukan kami yang teman kau wahai Umar, air mata yang kau menangis. Wahai Umar, lapar engkau, berdirinya engkau, jaga malam engkau akan teman engkau wahai Umar. Amalan solat engkau akan teman engkau Umar. Waktu itu bahagialah engkau dalam kubur. Sebab kubur ni dia ada sifat. Sifat dia sifat panggil. Dia akan panggil orang yang beriman, dia akan panggil, wahai orang yang beriman. Kita nak mati gitu kan. Bila kita dalam keadaan roh tengah duk ambil, dia ada satu hadis sahih mengatakan bahawa kita akan nampak semua. Kita akan nampak semua. Sebab itulah Nabi kata, tutuplah mata si mati. Kan? Tanda mati yang baik selain daripada talaffuz la ilaha illallah ialah bi'irqil jabin. Dia ada peluh di atas
Dan tanda orang mati baik. Dia ada peluh atas air. Dan Nabi kata tutuplah mata si mati. Sebab apa Nabi kata tutup mata? Kebiasaannya orang mati dia akan tengok atas. Kan? Kita pernah tengok tak orang meninggal? Kan? Kita tengok kan? Dia tengok ke atas, kita tutup mata dia. Tutup mata dia. Ada sebahagian tu kadang-kadang lidah dia tergigit. Sementara dia belum keran, tuan-tuan tekan buka, ambil tisu, biar lidah dia masuk, tolak lidah dia masuk balik. Sebelum dia dah keran. Sakit sampai tengok dia gigit lidah. Bila kita buka gigi dia, keluar darah. Maksudnya dia gigit sampai pada darah. Ini biasa kita urus jenazah memang macam tu. Bila kita urus jenazah, kalau kita boleh buka, kita buka. Tak boleh buka, kita biar. Kadang-kadang dia terjelir lidah. Dia tak apa nak cantik bila urus jenazah. Itu kan orang nampak macam tu kan. Jadi kita cuba elak. Waktu tengah lembut, kita buka, biar lidah masuk. Dan dia ada peluh kita ada. Mata, tengok atas, tutup. Para ulama, ahli sahih kata, bila dia tengok atas itu bermaksud dia sedang tengok nasib dia. Dan kita akan 2-3 second sebelum kita mati, kita akan nampak semua. Kalau siapa beramal soleh, dia akan nampak soleh semua. Siapa nampak amalan buruk sepanjang hidup, dia akan nampak semua. 2-3 second hari akhirat tak sama dengan 2-3 second dunia. Jadi bila kita 2-3 second itu, dia akan nampak semua amalan yang dia dah buat ni, dia nampak semua. Yang dia dah buat, nampak semua. Orang mati syahid, dia boleh senyum. Sebab dia diibaratkan burung. Okey? Dia nampak diberikan sayap. Kata oleh Ja'far At-Tayyar, dia nampak diberikan sayap dan dia nampak dia sedang terbang nak pergi syurga. Sebab itu dia boleh senyum. Mati syahid ni special. Orang mati syahid ni dia boleh menjadi burung. Adapun orang yang saleh, yang betul-betul saleh, sebahagian lain daripada syuhada, dia berada dalam ruh al-ligid, roh bersama Nabi, roh bersama orang saleh, roh bersama orang siddiqin. Dia ada satu kedudukan roh. Kalau kita mengaji bab roh, roh-roh ini akan berterbangan sekeliling syurga ataupun berada satu tempat yang tinggi. Ada sebahagian kata masuk syurga, ada sebahagian kata tak masuk syurga, tapi baru dia terbang keliling syurga, tapi dah dapat nikmat syurga Allah. Inilah nak mati nanti tuan-tuan. Allah alam. Ini saya sebut ni kisah-kisah yang sangat hebat orang tu. Abdullah bin Khuzafah duduk dekat raja. Dia tentera, panglima tentera. Dia cerdik. Dia salah seorang tentera Umar. Dia cerdik, pandai buat perang. Dia pergi, Raja Rom panggil dia. Raja Rom ni tangkap dia jadi tawanan. Ramai tawanan Islam, semua dia nak bunuh. Tapi dia tangkap Abdullah bin Khuzafah ni budak cerdik. Dia kata, buat apa nak bunuh budak cerdik ni? Biar dia masuk Kristian waktu tu. Panggil, masuk agama kami. Masuk. Dia tak nak. Dia masuk penjara. Kena penjara. Nak tak masuk Kristian? Tak nak. Lepas tu dia ambil, diseksa. Dia diberikan apa? Dia bakar besi panas, letak belakang badan. Tuan-tuan, tak jadi juga. Kemudian dia ambil air yang panas, air mendidih, minyak yang mendidih. Dia ambil seorang tawanan Islam. Dia tanya tawanan Islam ni, hang nak masuk agama kami ataupun tidak? Tak malah tuan-tuan, orang Kedah ni dia hang aku. Dia terlajak aku cerita bila. Dia dah biasa. Awak ni saya tak jadi ceramah. You all lagi tak boleh. Nak masuk Islam ataupun tidak? Nak masuk agama kami ataupun tidak? Dia kata tak nak. Abdullah bin Khuzafah ada sebelah ni, yang kawan ni pun tak nak masuk agama lain, nak tetap dengan Islam. Dilemparkan orang ni depan Abdullah bin Khuzafah, nak takutkan Abdullah. Lempar dalam minyak. Abdullah sebut, aku nampak tulang pun hancur terbakar. Jatuh tu tinggal tulang pun nampak terbakar. Tengah duduk ni.